الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. واخذل لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا، فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير. فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووفر لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا جميعا وللحاضرين والغائبين من صالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. Alhamdulillah, semua alhamdulillah wa syukrulillah. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpah kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah. Pada malam ini lagi sekali alhamdulillah kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ini, dalam halaqah ini. Mudah-mudahan seperti yang biasa kita doakan, kita beroleh limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, limpahan sakinah ketenangan daripada Allah, mendapat doa istighfar daripada kalangan para malaikatillah, dan tersenarai daripada kalangan hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala suka, restu dan redha kepada mereka itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut setiap seorang daripada nama mereka itu di hadapan para malaikatnya. Jadi mudah-mudahan kita tergolong daripada sebahagian golongan itu dengan penuh baik sangka dan penuh mohon harap kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita sebut beberapa kali, bahkan tiap-tiap kali pertemuan kita dalam siri-siri pertemuan kita yang lalu, sama seperti mana yang disebutkan oleh tuan-tuan guru kita, antara perkara penting dalam hidup yang kita sangat perlukannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah lah kita selamat hidup atas muka dunia. Dengan rahmat Allah lah selamat perjalanan kita untuk menempuh alam akhirat. Dengan rahmat Allah lah kita akan selamat dalam alam kubur. Dengan rahmat Allah lah kita akan selamat bila dibangkitkan daripada kubur. Dengan rahmat Allah lah kita akan selamat ketika mana berhimpun di mahsyar. Dengan rahmat Allah juga lah seseorang itu Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam syurga-Nya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mesti dan hari-hari kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita rahmatnya insya-Allah. Maka nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah kita kena taat dan patuh kepada segala titah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dunia Allah Subhanahu wa taala memang buat untuk kita makmurkan dunia ni. Bukanlah suruh kita tinggal dunia secara mutlak sampai tak ambil tahu apa langsung, kita tak ambil sikit pun bukan. Dunia Allah Subhanahu wa taala berikan
Allah jadikan dan Allah ciptakan untuk kita makmurkan dunia. Tapi dunia ni Allah tinggal pesan kat kita, sifatnya itu menipu daya. Dunia ini fitnah. Dunia ini mata'ul ghurur, kesedapan, keseronokan, kenikmatan yang menipu daya. Maka sebab tu nak ambil dunia mesti juga dengan jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan jadi manusia yang hanya kejar dunia, dunia dan dunia, dunia dan dunia, sehingga bila dunia luput daripada kita, waktu itu barulah kita menyesal banyak peluang yang Allah berikan sudah pun luput daripada kita dan kita tidak sempat lagi ataupun tidak mampu lagi untuk kembali ke dunia ni. Macam yang saya sebut pada pertemuan kita yang lalu, yang lepas-lepas, sama juga saya ulang untuk saya dan untuk semua. Allah dah bagi pilihan, Allah dah bagi keterangan sebenarnya untuk kita, jalan yang benar dan jalan yang salah. Tinggal lagi kita nak pilih yang mana satu. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami berikan petunjuk, kami berikan keterangan kepada hamba-hamba kami, kepada manusia. Kalau kita berbicara tentang manusia lah, Allah beri petunjuk kepada kita as-sabil, petunjuk, jalan petunjuk, imma syakiran, sama ada dia nak jadi hamba Allah yang bersyukur, beriman dan taat patuh kepada titah perintah Allah, wa imma syakura, wa imma kafura, ataupun dia pilih jalan untuk kufur kepada Allah, berpaling daripada jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tak beriman ataupun beriman tapi derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, jangan sampai kita cinta kepada dunia sehingga meluputkan kelebihan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Itu ulama pesan pada kita, khudh minad dunya ma yakfika. Ambil daripada dunia ni apa yang cukup untuk kamu teruskan kehidupan atas muka dunia ni. Kalau lebih pun lebih yang kamu boleh lakukan kebaikan. Ambil dunia cukup untuk kita, kalau lebih supaya kita berpeluang untuk kita bantu orang lain. Bukan makna tak ada lebih, ambillah lebih. Dengan lebih itu kita dapat menggandakan kebaikan dan kebajikan. Tapi prinsipnya khudh minad dunya ma yakfi. Ambil daripada dunia apa yang cukup untuk kamu teruskan perjalanan hidup kamu atas muka dunia. Wa'ti li rabbika ma yurdihi, dan hendaklah engkau berikan kepada Allah. Bagi pada Allah ni maksudnya kita mah, kita laksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, ma yurdi, itu dengan sesuatu yang menjadikan kamu ataupun mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi-bagi ni tak patutlah. Kalau kita kata kita nak bagi ke Allah, apa benda kita boleh bagi? Kita hidup ni pun dengan pemberian daripada Allah. Makna beri ini maksudnya berikan ketaatan dan kepatuhan kamu kepada Allah, ma yurdi. Ketaatan kamu itu akan menjadikan kamu redha. Kamu diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah redha kepada kamu. Wa'lam, dan ketahuilah kata para ulama, annaka rahilun biduni rafiq. Kamu akan meninggalkan dunia ini tanpa ada teman yang akan menemani kamu dalam perjalanan akhirat. Adik-beradik, suami isteri, anak menantu kita, anak cucu kita, kawan rapat kita, takkan teman kita. Yang hanya teman kita adalah amalan yang kita bawa, sama ada baik ataupun buruk. Kalau bawa amalan baik, kita akan dapat kebaikan. Tapi kalau yang teman kita itu keburukan dan maksiat, maka kita akan beroleh kedahsyatan amaran yang telah pun Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kata para ulama, khudh minad dunya ma yakfik, ambil daripada dunia apa yang cukup untuk kamu. Wa'ti li rabbika, dan berikan kepada Tuhanmu, yakni berbuat taat, ma yurdi, dengan sesuatu yang menjadikan Tuhan kamu redha kepada kamu. Yang ketiga, wa'lam, ketahuilah oleh kamu bi annaka, bahwasanya kamu rahilun, akan pergi meninggalkan dunia ini biduni rafiq, tanpa ada teman yang akan menemani kamu. Mudah-mudahan peringatan dan pesanan para ulama yang kita baca dan kita dengar itu akan sentiasa mengingatkan kita dan menyedarkan kita, mengejutkan hati kita daripada lena dunia ini, sehingga luput peluang untuk kita mendapatkan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada kita, insya-Allah. Allahumma ya Karim, sallimna. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, insya-Allah. Sambung kitab kita, insya-Allah. Kita baca sikit sementara kita nak menunggu masuknya salat fardu Isya. Kitab kita Bisyaratul Amilin wa Nazaratul Ghafilin. Bisyaratul Amilin wa Nazaratul Ghafilin, yang telah dikarang oleh Syekhina Al-Alim Al-Allamah
الشيخ المصنف الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد القطاني رحمة الله عليه ورضوانه ونفعنا الله بعلومه وبأسراره وبأنواره وبه في الدارين أمين كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بكل خير وبركات ببركة مشايخنا وأئمتنا جميعا سلفا وخلفا في الدارين أمين. Sambung hari ini insya-Allah itu pada muka surat 12. Bagi kitab yang bercetak Jawi muka surat 12 di bawah sekali tu, baris yang bawah sekali tu. Adapun kitab yang bercetak Rumi iaitu buka pada muka surat 23, muka surat 23 iaitu pada perenggan yang kedua itu. Itu pada kata Syekhul Musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 orang daripada umatku situ. Muka surat 12 cetak Jawi bawah sekali. Adapun buku hak cetak Rumi itu pada muka surat 24. Muka surat 24 itu pada perenggan yang kedua. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 orang daripada umatku dimurka oleh Allah atas mereka itu pada hari kiamat. Kita masih lagi bercakap dalam bab berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan uqubah, iaitu balasan dan seksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman kepada mereka yang meninggalkan salat. Di dunia ketika mereka nak mati dan juga di akhirat ada uqubah, ada balasan seksa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Allah bagi tahu ini dipanggil apa? Ancaman, ataupun Allah Subhanahu wa taala tarhib, berikan ancaman supaya kita takut, dan takut itu menjadikan kita tak buat apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil tarhib. Ada istilah dia panggil targhib, iaitu Allah Subhanahu wa taala gemarkan kita cerita tentang syurga, cerita tentang nikmat-nikmat lepas mati. Itu dia panggil targhib supaya kita seronok dan gemar berbuat kebaikan dan kebajikan. Ada perkara dia panggil tarhib. Tarhib dengan ha lah, dengan ha simpul itu, bukan ha tu, bukan ha halqum tu. Kerana perkataan tarhib dengan ha simpul dengan tarhib dengan ha sini sangat jauh bezanya. Tarhib, makna tarhib iaitu menakutkan, gempang ataupun ancaman. Adapun tarhib itu mengalu-alukan. Jadi jauh makna tu, syaitan bainal kalimatain. Dia tu bahasa Arab ni silap huruf sikit, tukar huruf, tukar baris, itu akan bawa kepada berubah makna. Biasanya akan berubah, bawa kepada berubah makna. Baik, jadi kita tak habis lagi dalam duk cerita tentang seksaan yang Allah sediakan kepada mereka yang meninggalkan solat. Hak 10 orang ni pun salah seorang yang nanti kita akan baca lagi di depan tu ialah orang meninggalkan solat. Baik, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 orang daripada umatku dimurka Allah atas mereka itu, di atas 10 orang itu pada hari kiamat, dan menyuruh Allah dengan mereka itu kepada neraka. Menyuruh dengan makna mereka itu akan apa? Akan dihumban masuk dalam neraka Allah. Allah akan suruh malaikat supaya seret mereka itu untuk dicampak masuk dalam neraka Allah, dan menyuruh Allah dengan mereka itu kepada neraka. Yani Allah akan campakkan ataupun Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka. Allah perintahkan malaikat untuk heret mereka masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka ni bukan jenis panggil-panggil potong lah, bukan kata okey ambil tunggak dah. Masuk neraka ni cara masuk itu bang, dihumban masuk dalam neraka. Bahkan diseret dalam neraka. Saqahu ila an-nar. Wasiqal ladzina kafaru, kan akan diseret, akan diheret dan diseret untuk dihumban masuk dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Menyuruh Allah dengan mereka itu kepada neraka, dan muka mereka itu tulang dengan tiada daging. Dalam keadaan mereka yang diseret itu muka tinggal tulang tanpa daging. Maka sembah orang ni maksudnya bertanya lah. Ada seorang sahabat ketika mana Nabi sebut ada 10 golongan daripada umatku, nanti Allah akan masukkan mereka dalam neraka, diseret muka mereka itu dalam keadaan tak ada isi, habis luruh, habis tinggal tulang saja. Maka bila Nabi sebut macam tu, sembah orang bertanya seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Maka sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua yang berzina. Pertama, orang tua yang berzina. Syekhun zanin ataupun asy-syekhuz zani. Orang tua
yang berzina. Sebab itu zina ni antara maksiat yang sangat keji, termasuk daripada dosa besar. Dan hukum dalam Islam pun bagi kesalahan jenayah zina ini sangat berat. Kalau orang tu dia tak kahwin lagi, maka hukumnya adalah apa? Sebat 100 kali sebatan di belakang. Dan kalau dia itu orang yang sudah berkahwin, muhsan, dia sudah berkahwin, sama ada masih ada isteri ke ataupun tak ada isteri, tapi dia orang yang pernah berkahwin, kalau dia berzina, na'udzubillah, maka hukum dalam Islam itu rejam sampai mati. Walaupun jadi isu tentang riwayat rejam tu, tapi kebanyakan daripada para ulama, bahkan dikatakan ijma' para sahabat mengatakan hukum berzina ataupun hukum hudud, hukum had bagi seorang penzina, kalau sekiranya dia tidak berkahwin lagi, maka disebat 100 kali sebatan. Itu sabit dalam Quranil Karim. Tapi kalau dia orang yang sudah berkahwin berzina, maka direjam sampai mati. Dengan syarat-syarat lah, dengan syarat-syarat sabit saksi dan sebagainya. Tapi dalam hukum dalam Islam ni, sejak daripada zaman baginda Nabi SAW, tak ada lagi kes zina ni yang sabit dengan saksi. Kerana nak dapat penyaksian zina ni susah. 4 orang saksi yang adil. Saksi yang adil tu pun payah dapat lah. Kemudian keempat-empat saksi itu mesti melihat perbuatan zina itu berlaku depan mata dia. Dia tengok macam mana anggota sulit itu masuk dalam tu dan sebagainya. Sebegitu. Syaratnya sangat ketat. Mana nak cari? Sebab itu yang berlaku pada zaman baginda Nabi SAW, yang berlaku kepada Sayyidina Ma'iz radhiyallahu anhu, kepada Umar Al-Ghamidiyah radhiyallahu anha yang berzina, yang mengaku depan Nabi, itu sabit dengan apa? Pengakuan daripada mereka. 4 kali mereka berkata, Nabi, ya Rasulullah, bersihkan saya, jalankan hukum Allah kerana saya apa? Saya takut nanti di akhirat, bersihkan saya telah berzina. Nabi tak sahut. Ada hari Nabi tanya, bukan kot, kamu pegang-pegang saya kot? Dia kata, tak, saya berzina. Ada hari Nabi beralih ke lain, dia kau ni, Nabi beralih kau ni, dia kau ni, Nabi beralih kau ni, sehingga 4 kali dia mengaku. Maka dia sabit dengan seperti mana 4 penyaksian. Tapi sabit dengan saksi, tengok dengan mata ni, itu susah untuk berlaku. Lebih lagi pada zaman kita. Maka sebab itu nak sabit dengan jenayah hukum had zina ni, kalau ada kamera litar, walaupun kamera litar itu tunduk susuk tubuh orang tu begini-begini, tetapi tetap tidak diterima sebagai apa? Tidak, kamera itu dia tidak mencapai darjat sebagai saksi. Hikmahnya begitu. Jadi sebab itu dalam hukum jenayah ni, dia panggil al-hudud, hukum hudud dalam Islam ni susah untuk sabitkan kesalahan. Susah bukan makna terlepas. Nak sabitkan kesalahan secara had itu susah. Tapi kalau tengok ada kamera dan sebagainya, nampak muka dia, maka hakim dia adalah untuk kenakan hukuman secara ta'zir dan sebagainya. Tapi nak sabit dengan hukuman zina ni, macam tadi sebab 100 kali bagi penzina yang belum berkahwin, pejam dengan batu sampai mati baginda berkahwin, potong tangan bagi pencuri, itu syarat-syaratnya sangat ketat. Dan kesian dekat umat Islam, umat Islam akhirnya tertipu dengan apa? Dengan percakapan dusta yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga umat Islam sendiri itu sanksi terhadap agama dia sendiri kerana kejahilan tentang agama dia sendiri pandang buruk terhadap agamanya. Bila orang tuduh kata undang-undang Islam ni undang-undang rimba, macam binatang dan sebagainya, dia tak faham macam mana pelaksanaan undang-undang itu, apa hikmahnya dan bagaimana detailnya nak sabitkan kesalahan. Kalau dalam perbicaraan ada satu syubhah, ada satu keraguan, maka apa? Tidak dilaksanakan hukum hudud. Tudra'ul hudud bi syubhah. Kalau ada satu syubhah, keraguan ataupun perkara-perkara yang tidak jelas, maka terus tidak dilaksanakan hudud. Hakim boleh apa? Melaksanakan hukum ta'zir. Jadi susah. Tapi oleh kerana kita sendiri kadang-kadang tidak faham dan tidak reti agama kita, maka menyebabkan kefahaman kita itu dibentuk oleh mereka yang benci kepada agama atau mereka yang tak setuju dengan agama. Maka sebab tu kita kena mengaji, kena ambil tahu. Paling tidak asap yang paling kemas kena tanam dalam hati kita, apa yang Allah suruh, apa yang Allah syariatkan. Kita mengaji ke, kita tak ada nanti mengaji ke, tetap pegangan kita apa yang datang daripada peraturan dan hukum syariat Allah, itu adalah sebaik-baik hukuman, kerana Allah Ta'ala itu adalah ahkamul hakimin. Allah Tuhan yang maha bijaksana. Baik, maka patah balik hadis tadi, antara 10 orang yang mereka itu nantinya akan mendapat siksaan
akan diseret masuk dalam neraka dalam keadaan mukanya habis luruh daging, tak ada, tinggal tulang saja. Yang pertama golongan itu ialah orang tua yang berzina. Zina ni kalau orang muda ke, orang muda tak kira tua muda. Zina kalau orang muda berzina, na'udzubillah, itu adalah perbuatan yang keji. Tetapi lebih keji bagi orang tua yang berzina. Samalah kan. Kalau berseronok-seronok ni, berseronok-seronok, bersuka-suka ria ni, bagi remaja, bagi orang muda, barangkali dikatakan umur mereka pada ketika itu bukan kata sesuai, tapi umur mereka ujian sebegitu, dipanggil sinun murahaqah. Budak-budak remaja muda ni memanglah umur tu umur nak seronok, kita kena kontrol. Tapi umur tu memang umur mereka menghadapi ujian itu. Tapi kalau orang tua seronok lebih orang muda, yang ni nampak huduh lah kan. Kalau orang tua pun dah pakai seluar ketat lagi bang, sampai nampak putih green, macam orang muda pakai, kita nampak pelik Maka zina, na'udzubillah, zina ni tak kira tua muda, dia ada perbuatan yang keji, sehingga Allah menyifatkan zina itu fahishatan wa sa'a sabila. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah seburuk-buruk kekejian, adalah fahisyah, maksiat, dosa, dan juga sa'a sabila, seburuk-buruk jalan, seburuk-buruk perkara yang dikeji oleh Allah. Jadi golongan pertama yang dicampak masuk dalam neraka adalah orang tua yang berzina, na'udzubillah min zalik. Kalau ada orang yang pernah terlibat, na'udzubillah, tak kira lah di sini ke di mana pun, maka bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Tak payah cerita lah, tak payah habaq aku dulu muda-muda begini, tak payah. Jangan dedahkan keaiban kita kepada apa? Dosa kita kepada umum. Itu perkara dilarang dalam agama. Walaupun zina itu keji, tapi dah berlaku, nak macam mana? Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Yang saya sebut pada pertemuan lalu kan, siapa-siapa man alima Allah sebutlah hadis kursi, man alima, sesiapa yang mengetahui dan meyakini bahawa annani dzu qudratin ala maghfirati dzunub, aku Tuhan yang boleh mengampunkan dosa. Kalau seseorang itu dia yakin sungguh aku Tuhan yang boleh mengampunkan dosa, ghafartu lahu wala ubali, aku akan ampunkan dosa dia, aku tak peduli banyak mana, besar mana dosa yang dilakukan. Jadi kalau ada kita dalam perjalanan hidup, kadang-kadang ujian kita tak sama. Kalau ada daripada kalangan kita yang pernah terlibat melakukan perkara yang ditegah oleh Allah masa lampau, yang kita kesali dalam kehidupan kita, jangan pernah putus asa untuk minta ampun daripada Allah, berbaik sangkalah pada Allah, dan tutup keaiban diri, jangan didedah-dedahkan, diceritakan pada orang lain. Baik, itu orang berzina. Dan raja yang sesat. Raja dengan makna pemimpin yang sesat, dengan makna yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa yang lebih mudahnya, pemimpin yang zalim. Raja ataupun pemimpin yang zalim, yang berpaling daripada jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, juga mendapat ancaman daripada Allah. Maka hidup kita ni, kita tak boleh buat suka-suka sendiri. Ada manhaj, ada jalanan yang telah ditetapkan oleh Allah pada peraturan syariat yang Allah Ta'ala tentukan. Siapapun kita orang biasa, kita ada kedudukan, kita pemimpin, kita raja, siapapun kita, tak kira lah. Ini secara umum, setiap kita terikat dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab itu kita sebut banyak kali dah, tidak ada kebebasan mutlak dalam kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebebasan, tapi kebebasan apa? Kebebasan bukan kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan yang diperakukan oleh syarak. Lepas tu tadi ada istilah, tak ada istilah al-hurriyatul mutlaqah, bebas sebebasnya, tak ada. Yang ada al-hurriyatul mu'tabarah, iaitu kebebasan yang diakui oleh syariat. Ya, Allah berikan kebebasan pada kita. Allah berikan hak pada kita. Harta Allah bagi rezeki pada kita. Sebenarnya rezeki itu daripada Allah, tapi Allah berikan hak kepada kita untuk kita menguruskannya. Bahkan tak salah seseorang itu mengatakan ini harta saya, walaupun sebenar hakikat harta itu daripada Allah. Kita buat kerja, rezeki yang kita dapat, yang kita miliki dalam dunia ini, tak ada satu pun hak kita pada hakikatnya. Semuanya hak Allah. Kita sendiri pun hak Allah. Tapi Allah perakukan hak kita untuk kita makmurkan dunia. Allah berikan hak untuk kita mengaku. Jadi kalau orang kata ni hak siapa? Ni hak saya. Astagfirullahalazim, jangan syirik. Bukan tak syirik memang hak dia semua.
kalau barang dia, kalau harta dia. Jadi dalam Islam ni hak yang diberikan hak yang mu'tabarah. Itu ada fahaman yang mengatakan atas nama kebebasan dia apa? Dia tak setuju. Atas nama kebebasan nak adakan apa? Nak bagi menghalalkan perkahwinan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Atas nama kebebasan, maka hak untuk bercakap apa saja, termasuklah negara-negara luar sampai bakar Al-Quran dan sebagainya, cuma menghina baginda Rasulullah dan sebagainya. Itu tidak benar. Tanya bila manusia akal yang waras, dia tak terima al-hurriyatul mutlaqah. Hatta musuh-musuh Islam pun, kalau kita buat perkara yang sama kepada dia, kalau dia cemuh agama kita, kita cemuh agama dia walaupun dilarang dalam Islam, dia juga tidak setuju dan tidak selesa kalau ada orang yang menyindir dan juga mencemuh agamanya. Karena begitu fitrah Allah Ta'ala ciptakan. Sebab itu jangan tertipu dengan fahaman yang dibawa oleh sebahagian daripada pemikiran, contohnya macam liberalisme yang melihat al-hurriyatul mutlaqah, kebebasan mutlak, semua orang ada hak untuk bercakap dan berbicara, walaupun kadang-kadang bicaranya itu dusta, mengaitkan ataupun melibatkan orang yang secara batin. Islam tidak begitu. Islam berikan kebebasan tapi bukan mutlak, kebebasan yang diberikan perakuan berlandaskan kepada hukum syariat. Raja yang sesat dan orang yang apa itu? Mengekalikan minum arak. Yang ketiga, golongan ketiga daripada 10 orang itu, orang yang mengekalikan minum arak, yakni yang dipanggil mudminul khamr, orang yang ketagih arak, tak boleh tinggal minum arak. Ini juga termasuk daripada ancaman seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Minum arak bukan dosa kecil, dosa besar. Tak kiralah secawan ke, segelas ke, setitik ke, ataupun ambil hujung straw kepada apa, titik dalam titik nak rasa sikit, tetap haram, tetap haram. Hak banyak haram, sikit pun haram. Itu kaedahnya. Ma haruma kathiruhu haruma qalilu. Sesuatu hak banyak haram, sikit pun haram juga. Maka orang yang ketagih arak tak boleh mengekali, dengan makna tidak boleh meninggalkan minum arak tu, ketagih kepada arak. Itu termasuk juga daripada apa? Termasuk daripada golongan yang mendapat ancaman siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita daripada arak dan bebaskan tempat kita, tanah air kita daripada umat Islam daripada arak ni. Sama ada minum ataupun terlibat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan arak. Kerana arak ni adalah satu benda yang semua perkara berkaitan dengannya itu mendapat ancaman siksa. Kalau ditanam ladang anggur memang khusus untuk buat pemeraman arak, maka yang bekerja tanam anggur, yang buat tuan punya syarikat, yang bekerja di situ, anggur tu memang khusus untuk buat arak, memang tak boleh. Walaupun tanam anggur ni harus, tapi kalau memang tempat ladang untuk buat arak, tak boleh. Yang proses, yang bekerja, yang tolong hantar, yang tolong hidang, yang tolong bawa, yang tolong kira, yang tolong semua yang berkaitan dengan arak itu mendapat kutukan dan ancaman azab seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan kita daripada semua benda itu, insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka yang bertanggungjawab untuk kalaupun tidak secara keseluruhan. Kalau kita tahu bahawa kita hidup dalam keadaan berbilang-bilang agama dan fahaman ini, paling tidak sudah ada satu tindakan yang lebih tegas supaya menjauhkan umat Islam daripada terlibat dengan arak ini. Mudah-mudahan kita doakan Allah berikan kekuatan kepada mereka yang Allah amanahkan dengan tugas dalam kepimpinan ataupun dalam menjalankan tugas dan sebagainya. Mengekali minum arak juga dosa besar yang mendapat ancaman seksa, termasuk 10 hal tadi. Kemudian yang keempat, dan orang yang menderhakakan bagi dua ibu bapaknya, uququl walidain, derhaka kepada ibu ayah. Itu juga termasuk daripada 10 golongan yang nantinya akan dihuman masuk dalam neraka. Apa makna derhaka kepada ibu dan ayah? Itu melakukan perkara-perkara yang menimbulkan rasa tidak senang ataupun tidak puas hati ibu dan ayahnya. Dalam Al-Quran Allah bagi satu dia panggil tamsilan, ataupun Allah bagi satu arahan perintah Allah Ta'ala itu dengan sehalus-halus perkara, sekecil-kecil perkara. Disebut apa? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah kata jangan kamu sebut uff, takfif itu, ataupun kalau ada lagi hal yang lebih rendah daripada uff yang boleh mengguris perasaan hati ibu dan ayah, juga tidak boleh dilakukan.
Dan kita banyak kali dah kita dengar antara perintah Allah yang Allah titahkan kepada hambanya selepas daripada Allah perintah untuk kita sujud mengabdikan diri pada Allah ialah perintah berbuat ihsan kepada ibu bapa. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan hukum bahawa jangan kamu sembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat ihsan. Jadi kata para ulama, agungnya berbuat ihsan kepada ibu dan ayah sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan perintah itu selepas daripada perintah untuk sujud mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buat jahat ataupun derhaka kepada ibu bapa itu termasuk daripada dosa besar, uququl walidain. Bahkan dalam hadis yang lain termasuk daripada apa? As-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dosa besar. Salah satunya adalah uququl walidain. Ini pentinglah, semua kita dalam majlis ni ada mak dengan ayah. Anak-anak kita kena ingat adik-adik ada mak ayah. Kita sendiri pun yang sudah jadi ayah, yang sudah jadi datuk ataupun dah jadi tok wan, jadi tok dah pun, kita juga ada mak ayah kita. Kalau sampai kita tak pernah doakan kebaikan dan kebajikan untuk mak ayah kita dah meninggal lama, tapi tak pernah kita doa Allah maghfirli, tak pernah doa, tak baca, tak pernah teringat nak berdoa dekat mak ayah, kata para ulama, cukuplah itu sebahagian daripada perkara yang menyebabkan kita terdedah kepada derhaka kepada ibu dan ayah. Buat baik kepada mak ayah ini tak luput, bukan hanya masa hidup, selepas keduanya pergi meninggalkan kita pun tetap saja Allah ambil kira. Itu besarnya darjat kedudukan ibu dan ayah. Antara amalan yang apa? Yang berterusan, iaitu apa dia? Doa kepada ibu dan ayah. Dan juga amalan-amalan lain yang baik. Allah bagi harta lebih pada kita wakafkan, contohnya niat mudah-mudahan pahala ini Allah dihadiahkan kepada ibu dan ayah kita. Wakaf atas nama mak dengan ayah, atau kita buat kebajikan. Bukan mesti kebajikan yang besar-besar. Bukan mesti kebajikan yang ada apa? Yang ada dokumen. Kita nak apa? Kita nak wakaf tu ada dokumen. Kebajikan hari-harian kita pun kita buat benda baik. Minta, ya Allah, kalau kebaikan ini Engkau terima, ya Allah, ampunkanlah mak ayahku, ya Allah. Kita buat datang masjid RM5, RM2. Kita kata, ya Allah, kalau sedekah aku ni diterima di sisimu, ya Allah, maka Engkau ampunkanlah kedua ibu dan ayahku, ya Allah. Kita bertawasul dengan amal baik yang kita buat. Ataupun kita sedekah, ya Allah, jadikanlah pahala ni kalau diterima di sisimu, sampaikanlah pahala ini untuk ibu dan ayahku, ya Allah. Itu hari-harian kita boleh hantar. Dan mak ayah menanti-nanti, bagi yang sudah meninggal dunia, menanti-nanti kebajikan yang dihantar oleh anaknya. Kita atas muka dunia kita tak asal lah pasal dengan dunia ni. Tapi orang duduk dalam kubur ni macam al-gharib, seperti mana orang dalam kelemasan, duduk tunggu siapa lah nak main untuk selamatkan dia. Kalau kita buat macam tu dekat mak ayah kita sampai tak pernah ingat apa, langsung ingat dunia ini berputar dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kama tadinu tudan, seperti mana apa yang kamu buat, kamu juga akan diberikan balasan seperti apa yang kamu buat. Kalau kamu derhaka kepada mak ayah kamu juga akan mendapat habuan nanti, akan ada daripada keturunan anak cucu kamu yang derhaka kepada kamu. Kamu buat baik kepada mak ayah kamu, Allah ganti anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Buat baiklah kepada ibu dan ayah kamu, nescaya anak-anak kamu nanti akan berbuat baik kepada kamu. Jadi kitaran perjalanan itu Allah Subhanahu wa taala takkan berbuat zalim. Jadi jangan pernah rugi kita buat baik dekat mak ayah kita, mengembirakan hati ibu dan ayah. Gembira ni banyaklah, bukan mesti dengan benda saja. Kadang-kadang kita balik rumah jumpa mak dengan ayah kita tak bawa apa pun. Tapi biasanya kita bawa apa-apa lah sebagai buah tangan kan. Tapi kalau tak buat apa pun, mak ayah tengok muka kita senyum tengok muka mak ayah kita, bagi salam, dia dengar suara anak dia bagi salam, assalamualaikum, mak sihat dah. Macam lama tak tengok, 2 minggu dah tak tengok, orang sibuk sikit beraja. Itu pun sudah cukup mengembirakan. Kegembiraan yang terbit daripada hati ibu memandang anaknya dengan penuh redha, itu merupakan satu kebaikan yang sangat besar. Sama juga sakit hati ataupun kecewanya ibu memandang anaknya, itu juga sebahagian daripada ambang seksaan ataupun ambang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk daripada 10 golongan yang akan dihuman masuk dalam neraka, na'udzubillah, iaitu siapa? Iaitu orang yang menderhakakan bagi dua ibu bapanya. Kemudian yang kelima, dan yang berjalan dengan mengacung-ngacung.
Ini hal yang kelima daripada 10 ni. Berjalan dengan mengacung-ngacung dengan mengadu domba, dia panggil an-namimah, yamshi bin namimah. Mengadu domba ni nak cerita tentang keburukan orang, mengapi-apikan, menjadikan orang dia pergi kawan ni cerita lagu ni, dia pergi kawan ni cerita lagu ni, akhirnya dua-dua orang itu bergaduh dan sebagainya. Dia pergi cerita tentang keaiban kau ni, diperdedah keaiban kau ni. Itu dia panggil mengacung ataupun mengadu domba. Termasuk daripada dosa yang warid, seksaan Allah Subhanahu wa taala. Pun kita dah baca dulu hadis fitnah lalu dalam tazkirah yang lepas, kan Nabi ketika mana Nabi berjalan di satu kawasan perkuburan dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tiba-tiba Nabi kata yu'azzaban, dua orang dalam kubur, dua-dua ni sedang diseksa dengan satu dosa yang mereka anggap kecil tapi besar di sisi Allah. Yang seorang tu dia basuh kencingnya tidak sempurna, la yastatiru min baulih, dia basuh istinjaknya tak sempurna. Yang kedua itu yamshi bin namimah, iaitu dia berjalan membawa mengacung mengadu domba. Lalu Nabi suruh sahabat ambil satu pelepah kurma yang masih lagi hijau, ada daun hijaunya, fakasara kasratain, Nabi kepak dua, dan Nabi pacak di dua kubur itu. Nabi kata mudah-mudahan tasbih keduanya malam dia bisa selagi pelepah kurma ni ada daun hijau masih lagi hidup, dia bertasbih, maka tasbih itu akan meringankan azab keduanya. Yamshi bin namimah, na'udzubillah, mengacung-ngacung. Sekali lagi. Dan menaik saksi dengan dusta, itu yang keenam. Naik saksi dengan dusta maknanya orang yang apa? Orang yang menjadi saksi palsu. Saksi palsu. Ini pun banyak. Syahadatul zur dia panggil, syahadatul zur, saksi palsu. Pun dalam dunia kita tak boleh nafikan. Banyak berlaku saksi palsu ni. Sama ada saksi palsu ketika mana perbicaraan, ataupun saksi palsu ketika mana kita mengendalikan dokumen-dokumen tertentu. Biasanya dokumen yang melibatkan apa? Yang melibatkan hak lah. Nah, bagi reta adik-beradik, kadang-kadang ada orang yang sembunyi waris oleh kerana abang atau adiknya itu nampak lagu tak apa, cerdik sikit, nampak lekeh sikit, kurang sikit, maka apa? Maka dibuang namanya. Jadi kita pergi dekat mahkamah tengok apa nama yang tercatat. Kalau mahkamah tu buat siasatan balik, mungkin akan dinas. Tapi kalau mahkamah pakai terima yang tu, maka yang adik tadi ternafi hak dia. Saksi palsu. Sama ada saksi itu mengatakan hak dia, dia tak tengok, dia kata dia tengok, ataupun hak dia nampak, dia kata tak nampak. Itu dalam kandang perbicaraan. Tapi termasuk menipu-nipu dalam saksi ini. Lebih-lebih lagi yang melibatkan harta. Banyak berlaku hari ini. Kadang-kadang bila meninggalnya seseorang, hartanya dibiarkan, tidak diuruskan dengan baik. Mak ayah meninggal kadang-kadang sampai 15 tahun dah, adik-beradik tak bagi harta lagi. Bukan gila harta, bukan. Tentu jangan salah faham bila saya sebut membagi harta makna ustaz ni gila dua. Bukan. Membahagikan harta itu kepada ahlinya termasuk daripada hak harta si mati. Kan 5 benda kan. Dia panggil al-huququl khamsah. 5 perkara yang berkaitan dengan syarikah, harta tinggalan si mati, uruskan jenazahnya, kemudian selesaikan hutangnya yang berkaitan dengan harta dia. Kalau dia ada tiba gadaian tak mana, kena pergi tebus balik, boleh ambil duit tu untuk pergi tebus balik apa dia gadai. Kalau dia ada hutang dengan orang, maka boleh pergi tunaikan hutangnya itu. Kemudian selesaikan haji umrahnya. Kalau masih hidup dia mampu tapi dia tak ada nak buat, selesaikan hal kerana itu hutang dengan Allah. Yang kelima mesti bahagikan harta itu kepada waris. Ada orang yang tak bahagi. Contoh, kita buat contoh mudahlah. Oleh kerana apa? Oleh kerana ada isu macam-macam isu lah dalam masyarakat kita ni. Oleh kerana kawan ni, abang dia ni, contoh dia tak ada anak, contoh dia. Jadi kita tangguh, tak payah bagi lagi lah. Pasal apa? Nanti tunggu abang kita mati, harta tu boleh kat kita, contoh dia. Tapi kalau kita bagi kat dia, esok harta tu jatuh kat anak dia, contohnya. Ataupun kalau dia tak ada anak tapi dia ada anak angkat ke, dia ada adik-beradik ataupun kawan-kawan dia yang rapat dengan dia, kita bagi harta pada dia, nanti barangkali dia bagi kawan tu. Jadi kita tak payah bagi lagi. Tangguh sampai kawan tu meninggal dunia, maka akhirnya harta tu dapat kepada baki waris yang ada. Dia tu berasa lagu tak salah. Pasal apa? Kami hak kami ni, bahagian kami. Ya, memang bahagian kamu. Tapi kamu telah tangguhkan orang yang patut dapat bahagian sebelum tu, dia tak dapat. Ini bukan benda kecil. Banyak berlaku dalam masyarakat yang berkaitan dengan harta. Kadang-kadang bila meninggal, maka tak selesai, tak dibuat pengurusan harta dengan baik. Itu termasuk daripada perkara yang telah kita buat zalim kepada buat zalim kepada harta tinggalan si mati dan kepada si mati. Dan dia bukan benda yang kecil. Banyak berlaku. Dan sangat pelik kadang-kadang kita tengok berlaku bukan hanya di kalangan orang biasa-biasa, di kalangan orang yang ada kedudukan yang mengaji, kita kata patut-patut dia tahulah, pun kadang-kadang terlibat juga dengan perkara yang seumpama itu.
Ittaqullah fi huquqil ibad. Bertakwalah kepada Allah pada hak hamba-hamba Allah yang patut kamu tunaikan. Kerana tak akan lepas. Allah akan tanya kita hak Allah pun Allah tanya, hak hamba-hamba dia pun Allah akan tanya. Baik. Dan saksi dusta, na'udzubillah. Dan menegahkan zakat, iaitu tak mau bayar zakat lagi, dan yang makan riba, riba pun banyak berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Muamalat ribawiyah ni kalau tak kena gaya, sebab itu ada barang-barang ribawi, mah perak apa semua kan, itu terlibat dengan apa? Terlibat dengan barang riba. Muamalat dengan mah perak ataupun perkara-perkara yang apa, yang diambil qiyas dengan mah perak, yang melibatkan mata wang dan sebagainya, duit ringgit ni kadang-kadang muamalat ribawiyah. Muamalat dia kalau tak kena gaya, syarat-syaratnya jadi riba. Banyak kita kena mengaji dalam fiqh riba ni. Kadang-kadang apa, muamalat dia panggil bertangguh, boleh menyebabkan riba. Ataupun kadang-kadang barang yang sama, mah dengan mah, contohnya mah dengan mah ni kalau kita nak berjual beli mesti sama timbangan. Kemudian mesti yadan biyadin, mesti serah, ambil serah itu dalam akad, dalam majlis tu. Tak boleh kata bayar dulu ambil kemudian, tak boleh. Ataupun tak sama timbangan, macam kita tukar mah, kena ambil tukar mah, kita bagi mah kita hak yang apa, yang mah kita tu barangkali yang kualiti ni sikit, kita bagi yang tu, kita ambil mah yang baru, contoh tukar lagu tu, tak sama timbangan, riba. Sebab tu dalam muamalat pun kita kena ambil tahu. Tu baru satu juzuk daripada fiqh muamalat yang banyak-banyak lagi. Maka makan riba termasuk daripada dosa besar. Termasuk daripada dosa besar. Sama ada hak apa? Yang bagi riba, yang makan riba, bahkan yang menjadi wasitah perantaraan menguruskan riba itu antara dua orang yang makan dan serah, semuanya terpalit dengan riba dan juga apa? Riba dosa besar, na'udzubillah. Maka sebab itu fiqhul muamalat, hukum fiqh dalam bermuamalat jual beli, termasuk daripada perkara yang kita kena ambil tahu pada kadar fardu ain, kita kena ambil tahu. Lebih-lebih lagi mereka yang terlibat dalam perniagaan yang melibatkan barang-barang riba ni, wajib dia, kalau memang dia nak berkecimpung dalam perniagaan yang melibatkan barang ribawi, maka wajib dia untuk dia mengaji dan mengetahui tentang hukum muamalat ribawiyah. Baik, kita nak habis 10 dah, sikit dah. Dan yang zalim makna orang yang melakukan kezaliman, yang berbuat zalim pada orang lain, juga dia juga akan mendapat ataupun akan terdedah kepada ancaman siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Zalim ni banyaklah. Zalim sama ada zalim yang mudah fahamnya, zalim kita buat naya ke orang, itu zalim juga. Tapi kadang-kadang meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Manusia ni terdedah kepada zalim bila dia lari daripada peraturan Allah tu, daripada apa? Orang tak semayang, zalim juga. Pasal apa? Pasal dia letak dirinya tidak kena pada tempatnya. Lebih lagi lah kalau zalim itu melibatkan manusia, anak Adam, buat naya ke orang. Dia seronok lah pasal dia boleh buat zalim, semua boleh kat dia, orang tak boleh ambil tindakan kat dia. Pasal apa? Barangkali ada dengan kelebihan yang dia ada, maka tak ada siapa boleh ambil tindakan. Lalu dia pun tidur nyenyak pada waktu malam. Tapi ingat, orang yang kena zalim ni termasuk daripada doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama pesan pada kita, la tazlimanna ahadan ma in kunta muqtadiran. Jangan buat zalim pada siapa-siapa pun walaupun kau mampu untuk melakukannya. Fadh-dhulmu tarji'u 'uqbahu ila an-nadani. Kerana kezaliman itu akan menyebabkan kemudian hari kamu akan menghadapi penyesalan. Tanamu 'ainaka wal mazlumu muntabihun. Kamu tidur senang pada waktu malam, seronok boleh buat zalim ke orang, tapi orang tak boleh ambil tindakan pada kamu. Tapi orang yang kena zalim berdoa kepada Allah, wa 'ainullahi lam tanami. Allah itu Tuhan yang tak pernah tidur mendengar pengaduan hamba-hambanya. La tazlimanna ma ahadan in kunta muqtadiran fadh-dhulmu tarji'u 'uqbahu ila an-nadami. Tanamu 'ainaka wa al-mazlumu muntabihun yad'u 'alayka wa 'ainullahi lam tanami. Yang berbuat zalim termasuk juga yang 10, dan yang meninggalkan sembahyang. Yang ke-10 tu, orang yang meninggalkan sembahyang juga termasuk daripada 10 golongan daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dihuman masuk dalam neraka Allah, na'udzubillah min dzalik. Melainkan bahawasanya yang meninggal akan sembahyang itu digandakan baginya akan azab, dahulukan dia pada hari kiamat, dan sungguhnya telah dibelenggukan dua tangannya kepada tengkuknya,
dan beberapa malaikat memukul mereka itu akan mukanya dan duburnya dan lambungnya, yakni rusuknya, dan berkata baginya oleh syurga, tiada engkau daripada aku dan tiada aku daripada engkau, dan berkata baginya oleh neraka, aku daripada engkau dan engkau daripadaku dan daripada ahliku, hampir olehmu daripada aku, maka demi Allah sungguhnya aku azabkan dikau akan sebagai azab yang bersangatan. Maka tak kala itu dibukakan baginya akan neraka jahanam, maka masuk ia pada pintunya seperti anak panah yang bersegera, maka jatuh ia di atas yang sebelah hadapan kepalanya. Makna dihumban masuk tu kepala lepas ke depan, kaki ni atas, macam itulah. Lajunya seperti mana anak panah, loncok kepala dulu, kaki ni atas. Laju seperti mana anak panah masuk dalam neraka. Maka jatuh ia di atas yang sebelah hadapan kepalanya. Di dalamnya Fir'aun dan Haman dan Qarun pada tingkat yang terlebih ke bawah daripada api neraka. Jadi orang tinggal semayang ni, hak 10 tadi tu, yang paling dahsyat, yang paling dulu kena humban masuk dalam neraka adalah mereka yang meninggalkan semayang, diikat tangannya teguk ke belakang macam tu, kemudian dihumban oleh malaikat masuk, loncok masuk dalam neraka jahanam. Maka lepas masuk, laju seperti mana anak panah yang terbit keluar daripada busurnya, sehingga jatuh kepala dulu ke tempat yang hina dalam neraka, duduk neraka yang paling bawah bersama dengan makhluk yang dikeji dan dikutuk, dilaknat oleh Allah, iaitu Fir'aun, Haman dan juga Qarun. Fir'aun tu kita tahulah kan, raja yang zalim tu. Haman tu dia punya menteri dia. Adapun Qarun ni dia bukan daripada Mesir. Qarun ini dia sebenarnya adalah pengikut Nabi Musa AS, tapi dia telah sesat dan engkar, lari daripada jalanan Nabi Musa AS. Qarun, Haman dan juga Haman dan juga Fir'aun. Maka orang tinggal semayang duduk dengan puak-puak tu, na'udzubillahi min zalik. Jadi apa yang kita baca pada malam ini, 10 golongan daripada umat baginda Nabi SAW yang akan dihumban masuk dalam neraka Allah. Yang terlebih dahsyat daripada 10 itu adalah mereka yang meninggalkan sembahyang. Kalau orang tinggal sembahyang ni, dia telah memutuskan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak katalah tinggal sembahyang ni jadi kafir, tak katalah. Kecuali kalau dia mengatakan tinggal sembahyang tu halal lah, tu jadi kafir lah. Tapi kalau dia tak sembahyang kerana dia segan, kerana dia kaluk-kaluk ni, walaupun tidak jadi kafir, tetapi dia dosa besar yang terancam dengan azab seksa yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, anak cucu kita dan keturunan kita daripada kalangan mereka yang menjaga solat, insya-Allah. Mudah-mudahan solat itu menjadi penunjuk mata dan pendamai pada hati dan jiwa kita, seperti mana Allah jadikan solat itu penunjuk mata bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi kita berhenti dulu dekat insya-Allah. Lagi kita akan sambung, tak habis lagi bab berkenaan dengan ancaman seksa kepada orang meninggalkan sembahyang ni, tak habis lagi. Lagi akan datang kita sambung dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada halal zakat wallahu subhanahu wa taala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma inna nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين واهدنا كلنا يا ربنا الى سواء السبيل. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا جميعا من مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا من الراكعين واجعلنا من الساجدين واجعلنا من الخاشعين واجعلنا من المصلين يا رب العالمين. اللهم اجعل الصلاه قرة عين لنا يا رب العالمين كما جعلتها لحبيبك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.